Dr. Zamri PPKD, Menteri Persatuan dan Perindustrian. Dipersilakan. Kesempatan ini namanya untuk mengucapkan terima kasih kepada yang berhormat kita kerana dapat sama-sama dengan kita pada pagi ini untuk memberikan penerangan tentang konsep wasatiyah yang telah pun kita bincangkan tadi saya difahamkan Datuk Sri Jamil Khair, kemudian diikuti oleh Datuk Ahmad Maslan menceritakan tentang dasar-dasar kerajaan, konsep pemahaman wasatiyah oleh kita sekalian, dan saya ucapkan terima kasihlah kerana dapat datang ke Negeri Perak yang ada sama-sama pada hari ini. Kita dapat sedikit banyak penjelasan tentang dasar-dasar yang kerajaan melaksanakan, yang kerajaan buat. Kalau ini perlu kita terangkan. Kalau kita tak terangkan, maka orang akan melihat bahawa apa saja yang dibuat oleh kerajaan akan kita perolehi daripada satu sumber yang lain. Bila satu sumber yang lain, dia akan memberi pandangan yang tidak wasat, yang tidak seimbang. Ya. Ini konsep, sebab itu kita memperkenalkan konsep wasatiyah ini supaya rakyat dapat faham, dan dalam dunia demokrasi yang kita ada pun amalan dan kebebasan setiap orang, supaya diberikan ruang kepada rakyat kita untuk mendapat maklumat daripada kedua-dua belah pihak. Dan hari ini kita lihat bahawa ada pihak yang hanya nak supaya pandangan itu datangnya daripada dia saja. Pemahaman umpamanya pemahaman Islam mesti datang hanya daripada satu kelompok saja, tak boleh datang daripada kelompok lain. Ya, Islam itu hanya dimiliki oleh satu pihak saja, tak boleh daripada pihak lain. Dan penentuan nak masuk surga ke atau tidak juga ditafsirkan daripada satu sudut yang lain, daripada kelompok-kelompok tertentu. Dan saya fikir perkara inilah yang perlu kita terangkan kepada rakyat kita, kepada masyarakat kita tentang erti dasar yang nak dilaksanakan oleh kerajaan. Saya bersama dengan Datuk Sri Jamil Khair mengadakan roadshow ke semua negeri. 5 negeri yang telah selesai ialah Kedah. Selepas Kedah kita buat negeri Sembilan, lepas negeri Sembilan Selangor, lepas Selangor Pulau Pinang, dan hari ini Perak. Selepas ini ada negeri-negeri yang lain. Dan tujuan kita mengadakan ini adalah untuk memberikan kefahaman yang jelas apakah maksud wasatiyah. Maksud wasatiyah yang kita perjelaskan ialah keseimbangan, sebagaimana kata Menteri Besar tadi, keseimbangan. Yang kedua, kesederhanaan. Yang ketiga, tidak melampau, tidak ekstrim. Yang keempat, adil. Dan yang kelima, terbaik. Itu maksud wasatiyah yang kita dah rumuskan dalam seminar ini. Mudah-mudahan apa yang nak dibuat oleh kerajaan ini tentunya dalam ruang lingkup wasatiyah itu. Ini adalah Menteri Besar juga tadi menyebut ummatan wasatan dalam ayat Al-Quran, tetapi telah dipopularkan konsep wasatiyah ini oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di peringkat antarabangsa. Adalah menjadi tugas kami daripada Jabatan Perdana Menteri untuk konsep wasatiyah itu ke khalayak rakyat yang terbanyak semoga dipahami dan dijadikan sebagai model untuk kehidupan dan juga untuk pentadbiran di tempat masing-masing, sama ada di pejabat, sama ada di negeri, sama ada di agensi, sama ada di peringkat syarikat. Perkara yang disebut sebagai konsep wasatiyah itu. Yang kedua yang kita sampaikan adalah tentang gagasan Satu Malaysia. Yang ini kita telah dengar sebelum ini, namun saya menumpukan kepada produk-produk Satu Malaysia yang ada lebih kurang 15 sekarang, Datuk Seri, produk yang berlainan daripada kliniknya sampailah ke menunya. Ada 15 produk Satu Malaysia yang menyentuh rakyat, kehidupan rakyat secara keseluruhan. Jadi Satu Malaysia ini adalah suatu yang amat praktikal. Saya ingin menyentuh tambahan, Datuk Seri, konsep berkongsi kemakmuran
yang disebut oleh Perdana Menteri semalam. Kita tengah melancarkan FGVH, Prospektus FGVH. Saya ingin maklumkan bahawa selama ini Felda ini kemakmurannya hanya dinikmati oleh peneroka, anak peneroka dan pekerja Felda. Apabila kita senaraikan Felda Global Ventures, falsafah yang dibawa oleh Perdana Menteri ialah berkongsi kemakmuran Felda itu pada rakyat terbanyak. Kita bagi KWSP, di bawah KWSP ada 12 ke 13 juta pemegang dalam KWSP itu, pencarum KWSP, semua bangsa ada. Bagaimana Felda itu boleh memakmurkan juga orang lain. Dan begitu juga tabung haji hampir sejuta, PNB banyak juta melalui SP, dan juga lembaga tabung angkatan tentera. Satu lagi yang ialah yang kurang disebut, kumpulan wang amanah pencen, dan satu lagi ialah kerajaan-kerajaan negeri yang tertentu, terutama kerajaan negeri yang punya banyak tanah yang Felda gunakan, iaitu Johor dan Sabah, dan juga Pahang, Pahang dan juga Sabah dan Johor. Perak pun ada banyak juga, 33,000. Yes, 33,000 hectares, Perak acres. Jadi kita berkongsi kemakmuran itu. Ini satu konsep yang menarik yang kita adakan untuk listing ini. Apabila orang kata hasil engkau je dapat, engkau anak emas, Felda anak emas dan sebagainya, sekarang ini kita dah memberikan kepada seluruh rakyat kemakmuran Felda. Bagaimana ia boleh dikongsi kemakmuran? Ia adalah kerana 880,000 ekar tanah ladang Felda itu, dalam hektar 350,000 hektar tanah ladang Felda itu disewa jangka panjang pada Felda Global Ventures. Tahun 2002 gagal penyenaraian ini kerana kita tak jumpa formula sewa jangka panjang, long term lease. Tanah itu tak akan hilang, itu satu perkara, tanah itu tidak akan hilang, tanah itu masih milik Felda, tetapi dia hanya kita sewa jangka panjang. Tanah itu jika tidak disenaraikan, nilainya ialah book value dari segi perakaunan, book value. Tetapi apabila kita senaraikan, dia menjadi future value. Nilai book value ini hanya beberapa bilion, nilai future value itu berbelas bilion. Tanahnya serupa, jumlahnya serupa. Itu sebab daripada beberapa bilion menjadi berbelas bilion. Kek yang kecil sudah menjadi kek yang besar. Apabila keknya sudah besar, kita boleh kongsi kek yang besar itu pada lebih ramai rakyat. Itu menakjubkan juga, unik penyenaraian Felda ini, yang terbesar di Asia tahun ini, yang kedua terbesar di dunia selepas Facebook tahun ini. Dan kita mengharapkan apabila dipukul gong 28 Jun adalah keuntungan yang lebih lagi apabila kita senaraikan FGV. Yang saya nak sebut di sini, macam hari ini semua untung yang saya nak sebut ialah konsep berkongsi kemakmuran Felda yang selama ini hanya dinikmati oleh Felda secara eksklusif. Sekarang ini dah dibuka pada seluruh rakyat Malaysia. Itu suatu idea yang cukup menarik daripada Perdana Menteri. Itu yang patut di-highlight. Okey. Sebutan Menteri Besar pembohong bersiri. Dia belajar daripada ketua dia sebenarnya, Datuk Nizam. Ketua dia Datuk Seri Anwar, ketua segala pembangkang Malaysia. Datuk Seri Anwar pun bukan calang-calang orang dari segi pembohongan. Pembohongan terbesar dalam politik Malaysia ini, dalam sejarah Malaysia ialah 16 September. Itu pembohongan terbesar politik Malaysia. Mengatakan bahawa ada 30 orang akan melompat, mengatakan bahawa Agung telah diberitahu dan Ketua Terus Angkatan Tentera telah diberitahu, mengatakan bahawa dah bersedia nama-namanya, senarai-senarainya. Itu adalah pembohongan terbesar. Jadi kalau ketuanya berbohong, maka anak buahnya pun mengamalkan pembohongan. Kalau ketuanya dari segi moralnya diragui, maka anak buahnya pun banyaklah kes-kes moralnya juga. Dia mengikut ketuanya. Bukan mereka ini ialah kelemahan mereka sendiri, dan kelemahan itu telah satu persatu dibongkar kelemahan ini.
dan mereka menuduh rasuah. Tapi kita tengok siapa yang rasuah ya. Dan 16 September juga satu perbuatan rasuah yang besar apabila kita dengar seorang toke yang diminta untuk menyediakan ratusan juta untuk membeli, itu juga rasuah yang besar. Dan apa yang berlaku pada Azmin misalnya itu, kita serahkan pada SPRM untuk membuat penyiasatan. Mereka menuduh Datuk Seri Syarizat rasuah. Datuk Seri Syarizat sebenarnya rupanya didapati tidak oleh pihak SPRM, tapi mereka yang menuduh rupanya ada terlibat. Jadi rakyat jangan keliru apabila dengar ucapan-ucapan mereka rasuah, konon macam benda ni teruk, padahal yang teruk adalah mereka. Datuk, boleh elaborate sikit yang Datuk kata tanah Felda takkan hilang? Bukan tak terlibat. Tanah tapak rumah peneroka tak terlibat. Jadi tanah peneroka tak akan hilang langsung, tak disentuh. Yang tanah 880,000 ekar atau 350,000 hektar ni, dia tak akan hilang kerana kita hanya sewakan jangka panjang kepada Felda Global Ventures yang disenaraikan. Apa-apa hal berlaku, sewa itu boleh dibatalkan dan tanah itu boleh dibagi balik kepada Felda. Tapi kita harap tidak ada apa-apa berlaku yang tidak baik. Jadi tanah itu tidak hilang. Gerannya milik Felda dan Felda bayar premium pada kerajaan negeri tanah-tanah untuk ladang. Jadi sudah kena ingat, tanah Felda ni dua. Satu tanah peneroka 550,000 hektar, satu lagi tanah ladang 350,000 hektar. Jumlah dua-duanya 2 juta ekar. Jadi ada dua kumpulan. Yang kita senarai tanah ladang menjadi aset kepada Felda Global Ventures, dijadikan aset melalui sewa jangka panjang. Dan tanah itu asal book value yang rendah, bila disenarai dia jadi future value yang tinggi. Kita boleh lihat dari segi perakaunan, apabila satu-satu aset itu di listing, dia akan meningkat berkali-kali ganda. Terima kasih.